الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وإلهام الملائكة المقربين وأن تطلق به عن ألسنتنا وأن تفرج به عن قلوبنا وأن تشرح به عن صدورنا وأن تستعمل به عن أبداننا برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Pagi ini kita sambung lagi macam biasalah mengenai kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran, yang kita masih lagi membincangkan tajuk yang pertama, iaitu awal-awal kisah penciptaan alam ini. Di bumi Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan gunung ganang sebagai pasak-pasak untuk memperkokohkan bumi. Wal jibala arsaha, dalam Quran sebut. Dan gunung ganang itu Allah jadikan ianya sebagai pasak untuk memperkukuhkan bumi. Sebagaimana dalam Quran juga Allah menyebut, wa ilal jibali kaifa rufi'at, dan pandanglah kepada gunung ganang sebagaimana kami mengangkatkannya. Pasak ni macam mana kita nak faham? Kalau kita letaklah kain atas meja ni, tiba-tiba angin kipas ni kuat, nescaya kain yang diletakkan di atas meja itu pasti akan tercabut ataupun terbang. Bila kita letak je paku tekan tu 4 penjuru, maka bila angin saja tiup, dia tidak akan terbang. Maka begitulah peranan gunung ganang dipasakkan oleh Allah di atas muka bumi tadi ni. Maka datanglah angin macam mana sekalipun, kekuatan angin itu ditangkis oleh kekuatan gunung ganang yang dipasak terhadap bumi itu. Jadi makna datanglah arah angin itu daripada bahagian atas atau bawah. Sama ada berbagai-bagai sifatnya. Kalau orang Arab dia panggil raih, angin. Ada namanya asifah, angin juga. Ini puting beliung, lagi dahsyat. Jadi datanglah bentuk angin berputar ke, bertiup sekali ke, bertiup berkali-kali, sebab kerana ada gunung ganang tu dia pasak. Jadi kita ingatlah zaman dulu kan, orang letak plastik meja tadi tu, dia nak bagi kuat, ataupun dekat sekolah-sekolah ke, dia letaknya paku tekan supaya jangan tercabut bila kena angin. Jadi begitulah Allah Subhanahu wa taala mencipta gunung ganang sebagai pasak. Dan Allah membentangkan bumi hingga menjadi seperti haiwan tunggangan yang tunduk kepada orang yang menungganginya. Jadi kita jalan atas muka bumi ini pula, ibarat kata tidak langsung tergelincir jatuh, disebabkan kerana Allah bagi khas untuk makhluk atas muka dunia ni berjalan dengan selesa. Ibarat kita tunggang binatang, ya. Binatang ni kalau kita tunggang dia, kuda ke, keldai ke, unta ke, seolah-olah kita kontrol dia supaya dia tidak menjatuhkan kita yang berada atas dia. Jadi Allah jadikan bumi tadi
Letaklah atas dia apa saja yang dipanggil dalam ilmu sainsnya gravity. Dia tarik seolah-olah kita tidak akan jatuh ataupun tidak akan tersembam atas muka dunia ni. Kemudian Allah bentangkan bumi sehingga bumi menjadi aman dan tenteram. Tidak bergoncang, tak menyimpang, tidak menggoyangkan manusia yang berjalan atasnya. Dari bumilah Allah mengeluarkan air dan segala jenis rumput. Ya. Lalu sungai-sungai memancar dan bumi menumbuhkan rumput, sayuran dan pepohon, dan langit terbit di langit. Dan juga bulan muncul dan bintang-bintang gemerlapan. Jadi maknanya perjalanan masa, perjalanan bumi, waktu, kesemuanya diaturkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hebat mana pun manusia mempunyai sains dan teknologi, dia tak nak ubah dah. Nak ubah waktu malam jadi siang tak boleh. Dia nak ubah orang berjalan atas dunia ni tiba-tiba jatuh, tak boleh. Dia nak ubah apa saja yang Allah telah tetapkan, semuanya tak boleh. Sebab ia dinamakan bertentangan dengan fitrah ataupun apa yang telah Allah ciptakan sebagai suatu tabiat asal bagi alam dan seluruh penghuninya. Mungkin kita boleh meracuni lalang-lalang yang berada di atas tanah, tetapi kita tidak mampu untuk mengulanginya berkali-kali kerana dia akan tumbuh walau bagaimanapun. Begitulah rumput. Kita tebang pokok macam mana sekalipun, cari tumbuh balik. Kalaulah dengan sebab kerana kita boleh meracuni ke semua tumbuh-tumbuhan sampai tak tumbuh, nescaya atas muka dunia tidak ada hutan. Sekali tebang-tebang pokok kita, biarkan, memang takkan tumbuh. Tak, dia akan tumbuh juga. Jadi semak samun balik. Jadi ini sebabnya fitrah yang Allah telah susunkan. Ada setengah tempat kita cuba tanam pokok, dia tak jadi. Sebab tanah dia bukan tanah untuk pokok. Ada setengah tanah Allah jadikan, dia subur untuk tanam pokok. Ada setengah tempat, dia boleh tumbuh tanpa air. Ada setengah tumbuh-tumbuhan, dia tumbuh tempat tak ada air. Ada setengah-setengah tumbuh-tumbuhan, dia tumbuh tempat yang ada air je. Sebab itu Allah ciptakan haiwan ni, dia tengok haiwan punya tabiat. Dia tahu, kita panggil habitat. Kalau orang duduk kat padang pasir, tengok dog tu saja, dia tak sama dengan biawak dekat tempat kita. Sebab tu jangan sebarangan ambil biawak dia, sembelih elok, bismillah, Allahu Akbar. Kemudian bakar-bakar ambil minyak dia. Kata minyak dog. Dia tanya kenapa? Samalah dog bahasa Arab, biawak bahasa Melayu. Tak sama. Sebab apa? Sebab dog saja suatu tabiat yang beza dengan biawak yang ada di tempat kita ni. Apa beza dia? Dog dia tak berenang. Sebab dia duduk padang pasir je. Habitat dia tak ada air pun tak apa. Tanya orang bila dog, dia kata dia ni binatang yang makan sayur dengan angin. Orang terkejut tu, dia makan angin, terkejut tu. Sebab tu siapa yang suka makan angin samalah macam biawak padang pasir. Itu melawak je lah kan. Semua orang suka makan angin lah. Dia tarik je lah. Sebab tu badan dog tu kita nampak dia kembung. Dia kembung. Allahu Akbar kan. Kalau belajar kat Mesir tu, orang suka sebelum sembelih dog tu dia bela dulu, bagi makan sayur banyak-banyak lagi dia gemuk. Orang badan berangin tu kata dia lalu saja dia berhenti lama. Lepas tu dia urut sampai kita sendawa. Kata itulah, tak tahulah orang tak nak alam kan. Saya tak pernah lagi di bahasa orang rumah dululah, masa belum kahwin dulu dia duduk kat Mesir tu, cerita dia bela dog dulu sebelum nak sembelih. Orang nak ambil minyak dia tu kan. Ini dia. Baik. Jadi inilah kuasa Allah Ta'ala. Dia ciptakan ke semua habitat sesuai dengan keadaan. Allah Ta'ala menghapuskan tanda malam, hari hingga cahayanya tetap bertahan. Nampak? Malam gelap tapi ada cahaya. Cahaya matahari pergi ke tempat lain tapi dia boleh biaskan melalui cahaya bulan. Sementara sinarnya hilang. Allah jadikan siang terang menderang. Allah menentukan tempat-tempat terbit bagi bintang-bintang di langit.
Hingga bintang itu beredar menuju tempat menetap baginya. Sebab tu kita tengok dalam Quran, kenapa ada surah At-Tariq. Was-sama'i wat-tariq wa ma adraka mat-tariq. Allah kata an-najmus saqib. Maksud At-Tariq, tariq itu tembus. Tariq ni ada bahasa Arab macam-macam maksud. Jangan tuan-tuan dengar tariq sekali kat Mekah, tariq jalan ustaz. Tariq jalan. Tu dia. Kalau tarak ketuk. Kalau mitrakah kata orang utara meretun. Apa dia? Tu hammer. Tapi sebut tariq maknanya yang tembus. Jadi kenapa Allah namakan An-Najmus Saqib dengan permulaannya was-sama'i wat-tariq? Demi langit dan juga bintang. Bintang yang mana dia kata An-Najmus Saqib sebab kata tafsir fi Zilalil Quran As-Said Qutb rahimahullah, dia kata waktu siang kita tak nampak cahaya bintang. Sedangkan dia duduk jauh atas langit, orang naik angkasa pun nampak juga bintang yang sama sebenarnya. Itulah makna dia telah menembus segala jenis langit-langit yang ada dan juga termasuklah awan-awan, cahayanya nampak walaupun kita berada jauh daripada bintang tu, tapi dia hanya nampak waktu malam saja. Maknanya An-Najmus Saqib, cahaya bintang itu saqib, boleh menembusi akan 7 petala langit sampai ke bawah. Kita tengok, oh ada, siang tak ada. Orang pun ambil gambar kat angkasa lepas, ada juga bintang yang sama. Sebab Allah kata dah As-Saqib. Tapi hikmah dia sebenarnya bukan nak cerita tu saja. Kalau ikut tafsirnya lah, nak ceritanya beradalah di mana sahaja kita pun tetap bintang yang sama kita nampak. Begitulah hubungan kita dengan Allah. Pergilah kat mana tempat yang dekat dan jauh, Allah tetap bersama dengan makhluknya. Itu maksud dia sebenarnya di sebalik untuk mentadabburi ayat dalam ataupun dalam surah At-Tariq itu. Baik. Allah Subhanahu wa taala memasukkan malam hari ke dalam siang hari. Lalu cahaya siang hari melenyapkan kegelapan. Kalau ikut daripada teori lah, kita kata kita ambil globe tu, matahari pancar sini, kemudian kita pusingkan globe tu ibarat adalah bumi, mana sini pula terang, sana pula gelap, ya. Tapi dalam Al-Quran dia menyebut ibaratkan tirai. Kita waktu malam tutup tirai, jadi gelap lah. Kalau buka pun gelap. Siang kan kita buka tirai, cahaya tembus masuk ke tingkap, teranglah dia. Saya gunakan bahasa mudah lah kan. Jadi maknanya Allah Ta'ala jadikan alam ni ibarat ada tirai dia. Cahaya ada, terang. Tarik dia tirai, jadilah dia malam. Sebab tu betul jugalah bahasa orang ahli sastrawan ni. Apabila malam melabuhkan tirainya. Tu dia. Kan? Ibarat kata tutup dengan langsir jadi gelap. Buka balik dia terang. Allahu Akbar. Ya. Jadi gelap boleh lenyap, terang pun boleh lenyap. Semua yang melenyapkanlah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kita lihat samalah macam hidayah. Allah jadikan semua ke alam ni semua ada falsafah dia sebenarnya. Cuma kita kena baca je falsafah itu menurut sebagaimana yang Al-Quran terangkan, macam saya sebut tadi surah At-Tariq. Jadi begitulah juga kita kata hidayat. Once Allah beri, kita duk kata orang takkan dapat hidayat. Kalau Allah kata beri hidayat, hidayatlah dia. Tapi bila ada orang dapat hidayat, kita kata dia ni insya-Allah ni sampai mati dapat hidayat. Ada setengah orang tak dan mati dah, sesat dia. Mana Allah boleh tarik balik hidayat tu. Ibaratkan siang malam. Sekali Allah bagi terang, terang. Sekali Allah bagi malam, dia gelap. Man yahdillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Siapa yang Allah sesatkan, tak ada siapa yang boleh beri petunjuk. Bawa marilah orang hebat macam mana sekali cakap pun, taraf dia walaupun lawak besar sekalipun, tapi kau dah degil dah, sebab Allah dah kata, kau aku tarik hidayat, aku tak bagi lagi dah. Berat tu. Kalau kita kena macam tu, macam mana lah agak-agaknya.
Tapi kalaulah orang ini Allah nak beri hidayat, datanglah orang hebat macam mana pun dengan berujah nak sesatkan dia, takkan dia sesat. Satu jangan heran ada orang dia degil. Kalau tak degil, tak adalah dalam istilah kitab tauhid dipanggil kufrul inad. Jenis bangsa kafir degil ni. Tu dia. Nampak? Teranglah macam mana tentang Islam pun dia susah nak terima sebab degil. Degil tadi berpunca dari perangai dia, akhirnya Allah tutup pintu hidayat. Ada orang degil juga, tapi sebab kerana Allah beri hidayat, orang lain cuba hasut-hasut, sesatlah kau sesat, jadilah sesat macam kami juga, akhirnya tetap juga dia tak sesat sebab Allah dah beri hidayat pada dia. Tu ya. Baik. Burung pula Allah cipta, dia bangsa benih terbang kat udara dengan sayap-sayap dia. Sebab tu burung tak ada sayap, tak terbanglah dia. Jadi Allah jadikan fitrahnya dia boleh terbang. Dan haiwan-haiwan melata merayap di bumi pun setelah tu diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini semua berdasarkan kepada hadis Sahih Bukhari dalam bab 41 dalam kitabnya, iaitu tafsir secara yang telah dikomenkan oleh Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas, disahihkan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari. Baik. Kita bincang pula lepas tu, setiap masa, detik dan waktu penciptaan Allah Ta'ala ni dia ada berkaitan dengan hari. Okay. Allah Ta'ala menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Fi sittati ayyam. Dalam Quran sebut selama 6 hari. Ada kata 1 hari bersamaan 1000 tahun, tu semua ada hujah-hujah dalam Quran lah. Ya, mungkin 6 hari itu bukan 6 hari pada kita sekarang dekat dunia, 1 hari 24 hours. Dia mungkin lebih daripada itu. 1 hari mungkin melibatkan 1000 tahun, jadi 6 berarti 6000 tahun. Ada kata pendapat begitulah. Baik, saya tak nak bincang sangat bab-bab tempoh tu sebenarnya. Yang saya nak bincang sangat ni, sebelum saya nak bincang ataupun apa yang dikupas oleh kitab yang ada sama saya ni, saya nak bincang dulu tentang sudut ilmu tauhid. Kalau kita kata Allah Ta'ala tu yang kita baca surah Yasin setiap hari, ataupun pada setengah orang malam Jumaat, ataupun setengah orang tunggu orang mati bawa Yasin tu dibaca. Okey, whatever lah, yang penting dia pernah baca Yasin lah. Jadi tuan-tuan nak tahu, Ustaz, pasal apa Ustaz sebut ada 3 keadaan tu lah. Orang nak meninggal kita baca Yasin, senang, roh dia cabut. Kalau roh dia tak cabut, kita cabut dulu. Besok je lah. Kenapa Ustaz kata malam Jumaat? Tak apa, nak baca malam Jumaat tak ada masalah. Kenapa Ustaz kata tiap-tiap hari? Ya, tiap-tiap hari lagi bagus, kan? Allah kabul ke hajat. Pagi-pagi ni baca Yasin, kan? Lepas balik kuliah kan, kita buka surah Yasin, kan? Itu dia, hajat terkabul lah, insya-Allah. Dalam surah Yasin, kun fayakun, ayat pendek je. Yang cerita kun fayakun je, kan? Allah tu jadi, maka jadilah. Tapi kenapa Allah cipta alam ni, langit bumi 6 hari tempoh dia? Kenapa tak kata kun fayakun, jadi semua terus? Pengajaran ni penting tuan-tuan dan puan sekalian, ya. Cipta langit bumi ni benda penting dan benda besar. Dia bukan benda kecil-kecil. Besar tak besar kita tengok sekarang lah. Rata-rata kalau kita tanya orang lah, dah pusing tak satu dunia? Belum lagi. Kami Semenanjung pun tak habis pi lagi, kan? Perlis pun tak pi lagi, kan? Setengah orang dia pernah pergi Semenanjung je, Sabah Sarawak tak pergi lagi. Dia kata Sabah lagi takut nak pergi sekarang lah, kata dia. Ya, nampak? Setengah orang dia kata saya dah round lah, tapi hanya 1/3 dunia je baru, kan? Macam-macam, kan? Maknanya besar lah dunia ni. Belum tanya lagi dah pernah naik ke langit tak? Dia kata gila ke, mana ada orang naik tu? Mana besar lah langit bumi ni. Bila benda besar dan penting lagi dalam kehidupan manusia, maka Allah ajar kita buat satu benda besar ni, dia kena makan masa. Jangan gopoh-gapah. Tu nak ceritanya. Allah boleh jadikan kun fayakun sekejap je jadi, boleh jadi. Tapi Allah ajar pada manusia ni, yang Allah Maha Berkuasa pun jadikan sesuatu pun mengambil masa. Tujuannya supaya kita buat satu perkara besar mesti kena ambil masa. Habis contoh macamnya pada kita ni, ialah orang masuk Minang, anak dia contoh. Benda besar tu kan benda kecil. Takkan hari ni Pinang terus jadi je.
Faham tak? Kan? Kita pun kata, nantilah kita tanyalah yang empunya badan. Tu dia. Dia orang tanya anaknya kat mana? Oh, dia masih lagi belajar. Dia tak boleh balik sebab tempat dia lockdown. Kan? Tunggulah lepas 2 minggu ya Bang Haji. Yelah. Kan? Lepas 2 minggu tanya anak pula. Takkan nak tanya anak terus rembah. Terus tanya kan? Tunggu dia balik lu, duduk lu relax, tanya ada orang masuk minang, kau setuju ke tak setuju. Dia bukan kata biarlah saya istikharah lu 3 hari ataupun 7 hari. Istikharah dalam kitab tuan ada pendapat kata 7 hari pun ada. Betul kadang-kadang ada orang kata, Ustaz saya dah istikharah tapi kenapa? Jawapan kata ya bila saya buat tu benda tu jadi macam tak ya pula benda tu. Sebab kau gopah-gapah sangat. Malah istikharah ada tertib, ada adab. Kau tak rasa puas hati 3 hari, 7 hari. Faham tak? Macam orang kahwin kan? Ya. Orang kahwin ni istikharah dia macam mana? Dia istikharah bukan tu istikharah tengok lu. A baik, B tak baik. Tak payah istikharah dah, ambil A. Jangan ambil B. Tapi kalau A dengan B baik dua-dua, istikharah. Istikharah ni depan mata kita 2 benda yang baik. Ada orang dapat istikharah, dia dua-dua baik. Dia dapat jawapan dia A. Seorang dapat B. Seorang dapat 2 kali A dengan B, dua-dua dia ambilnya. Tak ada masalah lah. Dah lebih Ustaz ni kan. Jadi maknanya itu dikatakan istikharah. Jadi benda tu penting, dia ambil masa. Lepas tu orang tu datang pula tanya pula bila nak buat kenduri kian hantaran, nampak tak? Saya suka kaitkan dengan benda penting, macam kita mana nak kahwinkan anak kita. Benda penting, ambil masa. Sama juga bila orang lantik kita jadi ketua. Orang berkata, Tuan Haji jadilah pengurusi surau sesekian. Kita tak tu kata, ya aku nak. Itu dah gopah-gapah. Nampak tak? Kita nak menghadap agung pun, tak boleh gopah-gapah. Tanya agung lu bila kan? Tak boleh terus dah. Aku nak tak boleh. Kan? Ni istana, ni contoh lah. Tak ada kena-mena hidup atau meninggal dunia lah. Kan? Benda penting. Dia tak boleh sesegera aku nak edit yang ketua. Itu contoh lah. Ya? Tu kau tak faham kan? Penat dia aku ceramah. Baik. Disebutkan. Dan Allah jadikan 6 hari tu tak ada rasa penat pun. Wama masana min lughub, tak ada kami rasa penat, rasa letih nak buat, kata Allah Taala. Disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW bersabda. Ni dia. Ya. Hadis tu kita baca dalam nas dia sendiri. Baik. Akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi yadi. Kata Abu Hurairah, Rasulullah pegang tanganku. Faqal khalaqallahu azza wa jalla at-turbata yawm as-sabti wa khalaqa fiha al-jibala yawm al-ahadi wa khalaqa ash-shajara yawm al-ithnaini wa khalaqa al-makruha yawm ath-thulatha wa khalaqa an-nura yawm al-arbi'a wa batha fiha ad-dawaba yawm al-khamis wa khalaqa Adam alayhi salam ba'da al-'asr min yawm al-jum'ati fi akhir al-khalq fi akhir as-sa'ah min sa'atil jumu'ati fima bainal 'asri ila al-laili. Maknanya apa dia? Allah menciptakan tanah, yakni bumi, pada hari Sabtu. Maksudnya Allah cipta tanah tu, bumi tu pada hari Sabtu. Ya. Sabtu ni pun ada maksud dia dalam bahasa Arab. Sabtu ni mana rehat. Itu kita hari Sabtu, Ahad tu rehat, kata itulah Sabt. Kan? Wa ja'alna naumakum subata. Subat mana rehat. Kami jadikan kamu tu waktu rehatnya ketika tidur. Subat. Tu Sabt. Tu orang Yahudi hari Sabtu dia berehat, beribadat. Menciptakan. Jadi Allah ciptakan gunung di bumi pada hari Ahad. Maknanya bumi pada hari Sabtu, gunung pada hari Ahad. Menciptakan pohon di bumi pada hari Senin. Dia terjemahan tu hari Senin. Nak kata terjemah ni orang Perak, tak juga. Kan? Hari Senin tulisnya. Okey. Menciptakan musibah pada hari Selasa. Saya bila baca hadis ni, dijadikan musibah pada hari Selasa tu kan. Tuan-tuan jangan percayalah. Orang kata, sebab ada hadis palsu kata, jangan mulakan kerja pada hari Selasa. Kau tak elok. Hadis palsu. Tapi di sini, hadis sahih ni. Dia kata, Allah ciptakan musibah pada hari Selasa. Maknanya musibah diciptakan pada hari Selasa. Hadis palsu pula kata jangan buat kerja mula pada hari Selasa. Nampak tak? Maknanya jangan percayalah. Kalau kena kita punya
Orang kata ataupun anak kita lah kan, mula dapat kerja hari Selasa. Takkan tak nak pergi hari Selasa tu kan? Tak. Bahaya juga fahaman gitu. Ada orang kata gitu. Jangan. Tak jadi kerja tu kata dia. Wallahu taala alam. Tapi di sini kata dia musibah diciptakan pada hari Selasa. Menciptakan cahaya pada hari Rabu. Ya, menyebarkan, maknanya haiwan tu hidup bertebaran pada hari Khamis. Menciptakan Adam setelah asar hari Jumaat. Adam diciptakan pada hari Jumaat tapi lepas waktu asar. Jadi Adam adalah makhluk terakhir yang diciptakan di akhir-akhir waktu hari Jumaat. Dalam rentang antara asar hinggalah malam. Daripada asar sehinggalah waktu malam. Ya. Allahu akbar. Itulah dia hadis. Okey, hadis ni adalah sanadnya, hadis ni sahih dalam kitab Sahih Muslim ada, ya. Itu dia. Pada mulanya saya pendapat dengan Ibnu Katsir berkait dengan darjat kepelikan hadis ni, tapi setelah itu saya menemukan penjelasan yang berharga daripada Syekh Al-Albani. Cuma dia kata ni pada Syekh Al-Albani lah penjelasannya. Cuma kita tak setuju sangat dengan Syekh Al-Albani ni. Dalam silsilah As-Sahihah. Jadi beliau menjelaskan bahawa kalangan sahabat mendakwa hadis ini adalah daif dan tidak ada dasarnya, hanya sebatas satu pendapat saja. Itu kata pendapat dialah, yang pentingnya hadis ini ada sahih. Baik. Jadi kita ulang baliklah. Tadi Allah Taala menjadikan bumi ni pada hari Sabtu. Kemudian dijadikan pada hari Ahad segala gunung dan ganang, dan dijadikan pokok-pokok yang ada dekat atas muka bumi ni pada hari Isnin, jadikan musibah pada hari Selasa, dijadikan cahaya pada hari Rabu, dan dijadikan haiwan hidup bertebaran pada hari Khamis. Ada kemudian Nabi Adam diciptakan sebagai makhluk yang terakhir sekali selepas waktu asar hari Jumaat sehinggalah waktu menjelang malam. Inilah sejarah penciptaan alam ni tuan-tuan sekalian. Ya. Tapi janganlah saya sebut tadi tu tuan-tuan pegang pula. Kan, ada kaitannya, jangan mula kerja pada hari Selasa tu musibah, tak ada. Tu Allah jadikan Selasa tu hari tu musibah tu Allah tetapkanlah. Ada orang tanya musibah tu macam mana? Itulah apa sahaja musibah berlaku ni dia ditetapkan oleh Allah Taala di Lauh Mahfuz, cukup. Jadi bumi ni bila berlaku musibah apa nak heran kalau kita baca hadis ni lah. Apa nak heran? Dah Allah tetapkan dah. Kan? Cumanya antara dua lah kita kena kaji. Musibah ni sebab apa? Kelalaian manusia terhadap alam. Contohnya kalau kita kata coronavirus sebab orang lalai, tak jaga. Kita tersebar penyakit tu balik. Ya, kemungkinan. Yang kedua pula ada sebab kerana dosa manusia. Ini Quran selalu jelaskan supaya kita ni sentiasa kembali kepada Allah. Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Tapi yang penting sekali Allah tu wa ya'fu an katsir. Musibah ni sebab dosa tangan kita, kemudian Allah nakkan kita ni diampunkan dosanya begitu banyak. Tu kita dah tak perasan dosa kita ni. Antara punca-punca dia. Ya. Yang pakai mask, bawa apa kita panggil sejadah, ambil wuduk kat rumah ni ikhtiar sahaja. Ikhtiarnya sahaja. Ada orang buat hujah, orang gila, dia tak tahu mask tu wajib tak wajib, tak pakai, relax dia. Duduk tepi jalan, dia pegang macam-macam, tak ada pun kes setakat ni melibatkan orang gila masuk hospital sebab coronavirus. Tu yang aku pelik tu. Saya mengajar, ada orang tanya saya, Ustaz, kenapa orang gila ni makan apa saja tak ada sakit perut, tak sakit apa. Kita ni yang normal pula yang banyak sakit. Apa nak jawab tuan-tuan, susah juga nak cakap. Sebab nak kata tu balik bertauhid kan. Musibah tu dah Allah tetapkan dah. Orang duduk tempat yang cukup dengan CCTV pun boleh kena bunuh, boleh kena rompak, boleh itu, boleh ni mak tak? Ada orang dia duduk tempat relax, CCTV apa tak ada sebut tu, tapi itulah susah orang nak tangkap dia, nak bunuh dia. Macam Osama bin Laden. Tengok sejak dia kan, berapa lama Amerika tangkap dapat bunuh tu? Lagi. Handset pun tak ada, laptop pun tak ada dia. Kan? Dia tak main FB. Dia tak main Instagram. Allahu Akbar, ya. Baik. Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan 7 langit dan 7 bumi. Ini pun juga berdasarkan Quran lah. Kalau dalam bumi ni dia ada 7 lapisan. Ilmu sains pun mengaku betul, dia tengok sampailah pada perut bumi. Langit dah confirm dah memang dia 7 lapisan. Sebab tu bila dia tanya astronaut, yang kamu naik ke angkasa lepas tu langit ke berapa, mereka gagal menjawabnya. Tapi yang berjaya jawab ialah Rasulullah SAW. Dia tanya kan, Isra' Mi'raj sampai ke mana kan? Sampai ke Arasy Allah,
Subhanahu wa ta'ala, lepas tu melepasi arahnya sampailah pula kepada syurga dan neraka. Lepas itulah kata syair, wa bitartarqa ila annilta manzilatan. Malam itu kau naik ke atas mencapai suatu darjat yang sangat tinggi. Sebab itulah Allah jadikan manusia ini mulia. Jibril nak lepas pun tak boleh. Pada langit ketujuh tu maka dia menyeru kepada Rasulullah, naiklah kau ya Muhammad, hanya kau saja layak naik. Malaikat pun tak boleh naik dah masa tu. Allahu Akbar. Ya, kau tanya orang angkasawan naik langit ke berapa, dia pun tak tahu. Tapi Rasulullah bukan angkasawan tetapi seorang rasul, seorang nabi lantikkan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang pada keduanya, duanya mana, langit dan bumi, terdapat begitu banyaknya tanda-tanda kebesaran sehingga tak terhingga. Tanda kebesaran ni Allah tu maha berkuasa cipta segala-galanya. Sampai kita nak hitung tak boleh. Seperti yang Allah abadi dalam Quran melalui ayat-ayat berikut. Surah An-Nahl ayat 14 hingga ayat 18. Terjemahannya ialah, dan dialah yang menundukkan lautan untukmu. Tunduk ni maksudnya Allah pemudahkan lautan untuk kehidupan manusia, agar kamu dapat memakan daging yang segar. Daging segar ni ikan. Ikan ni daging segar. Orang ambil terus saja masak. Yang dia tak payah nak macam binatang atas darat. Tangkap dulu, sembelih, cabut bulu kalau ayam. Kalau lembu kan, siat dulu ni. Tak payah. Ikan senang je. Kalau ada sisik tu, kikik je tak. Dia tak payahlah kita tangkap ikan kena ngada pula. Bismillah, Allahu Akbar. Siap takbir, Allahu Akbar, Allah. Kecuali mazhab Imam Abu Hanifah. Mazhab Hanafi lah. Ikan kalau besar sangat, disunatkan sembelih. Jangan terkejut kan. Tu dia. Kan? Kami masa baru-baru sampai tu, kat Mesir, beli ikan kuli besar-besar tu, Arab kami kata potong, dia berbismillah, Allah Akbar. Terkejut kami. Rupanya dia faham dia sembelih kan. Rupanya betul lah kata ustaz, kata mazhab Hanafi disunatkan yang besar-besar tu disembelih. Kalau ikan kita tak payahlah Syafi'i ini kan. Sebab ikan ni bangkai, maknanya bangkai tu mana tak payah sembelih, makan terus, dia bangkai yang halal. Dua kan Nabi kata, ikan di laut dan juga al-jarad ataupun belalang kunyit atau belalang Mekah orang panggil, yang kuning-kuning besar tu tak payah. Terus dimasak je. Baik. Allah kata daging segar tu ada dalam laut, itu ikan. Dan dari lautan itu kau mengeluarkan perhiasan yang kau mau pakai. Apa dia? Itulah mutiara yang ada dalam laut. Kamu juga melihat perahu berlayar padanya. Ini maksudnya Allah memudahkan untuk manusia. Manusia buat perahu, buat kapal, boleh berlayar atas dia. Besi berat tu boleh terapung. Dan agar kamu mencari sebahagian kurnianya dan agar kamu bersyukur. Tengok punya Allah, ya Allah, ni kurniaan kau ya Allah, syukurnya kau cipta semua ni untuk kami sebagai manusia. Dan dia menancapkan, maknanya memasakkan gunung di bumi agar bumi tidak goncang bersama kamu. Yang saya sebut tadi lah, pasak kan. Dan dia menciptakan sungai-sungai dan jalan-jalan agar kamu mendapat petunjuk. Orang masuk hutan, kalau sesat, petunjuk dia sungai. Quran beritahu dah. Kan? Tengok sungai tu. Sungai tu dia mengalir mesti sampai kepada muaranya. Muara barulah masuk ke laut. Kan? Kalau kita jalan, laluan dia tak ikut arah dia, sampailah kita ke hulu. Orang nak ke hilir. Gitu. Jadi dia petunjuk untuk kita. Dan dia menciptakan tanda-tanda penunjuk jalan. Semuanya ada. Kalau orang-orang Arab dulu, musafir, dan termasuklah para musafir zaman dulunya, dia hanya bergantung pada bintang ni. Zaman dulu mana ada kompas. Nak tahu mana utara, mana dia selatan, mana dia timur, mana dia barat. Ya. Dan dengan bintang-bintang mereka mendapat petunjuk. Maka apakah Allah yang menciptakan sama dengan yang tidak dapat menciptakan sesuatu? Dia tanya. Sama tak Allah dengan bukan Allah? Tak samalah. Satu lagi bintang yang tuan kata orang, tuan-tuan tahu barangkali kan, kita punya cerita apa yang Quran sebut ni betul lah. Bintang ni sebagai petunjuk betul. Kalau kita tengok waktu malam, nak tahu hujan tak hujan, tengok ke atas. Kalau tak ada bintang tu hujan lah biasanya. Sebab dia tutup dengan awan yang gelap. Awan yang buat hujan. Kalau kita nampak sikit-sikit, maknanya hujan tu hujan genyai. Itu. Ya. Baik, satu bintang juga ada orang salah gunakan. Dia gunakan ilmu nujum. Tu nama dia nujum. Sebab nujum tu dia tengok bintang, dia tahu dah apa petanda. Satu kita ni haram dan syirik kita percaya kan, yang orang putih buat kan, siapa lahir bulan Januari kan.
Itu bintang lah tu. Bintang apa, Scorpio lah apa semua kan. Siapa lahir bulan Februari sekian. Kalau saya dia cek kalau bulan Mei, lahir bulan Mei, penipu. Sudah dia. Jadi mana naya lah kan. Ustaz lahir bila? Bulan Mei. Ustaz, esok orang lahir bulan Mei ni penipu. Faham tak? Kalau aku menipu, aku jadi ustaz. Okay, ustaz penipu. Jadi syirik hukum dia. Jadi orang tu bergantung pada tafsiran tu, maknanya dari Islam tak boleh sebabkan apa? Kita tak tahu. Allah jadikan kita nasib kita semua di tangan Allah Subhanahu Wa Taala, bukan tangan manusia ataupun bintang-bintang ataupun bulan-bulan. Baik. Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Allah kata ambillah iktibar. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, nescaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sungguh Allah Maha benar-benar pengampun, Maha penyayang. Allahu Akbar. Ya. Jadi dalam surah An-Nahl 14-18 ni ayat yang menceritakan Allah, ni dia kata Allah ungkit semula kat kita. Sebab tu Allah sifat dia Al-Mannan, betul. Allah dia boleh mengungkit, kita tak boleh. Dia ungkit kita, aku jadikan ni. Adakah kalian perasan? Itu maksud dia. Kita kata, ya Allah, benar ya Allah, kau ciptakan macam-macam ni tak? Macam kita lah kan, kita bagi tahu ke anak kita, cuba fikir balik, ayah dengan mak dah bagi siap gini-gini, kau kesenang hidup kita, ungkit balik. Macam juga Allah dia ungkit balik pada manusia. Ingat balik, semuanya Allah ciptakan. Dan Allah berfirman dalam surah Fatir ayat 12, dan tidak sama antara dua lautan. Yang ini tawar, segar, sedap diminum, dan yang ini masin, lagi pahit. Jadi pada muara atau kuala tadi tu ada pula sebelah dia laut. Allah jadikan dua-dua tu Allah pisahkan. Yang ni air tawar, yang ni air masin. Subhanallah. Yang jadi sebab itulah Allah jadikan Bahrain, dua lautan. Dan kenapa dipanggilkan laut? Pasal orang Arab memang gelar kan, kalau sungai ni dah besar sangat macam muara tu ataupun macam kuala tu, dipanggil laut. Masa saya belajar kat Mesir pun dia panggil sungai Nil tu, tak panggil sungai Nahar. Nahar ni sungai. Bagi dia sungai ni kecil. Tapi kalau Nil tu dia panggil bahar, laut. Pelik saya mula-mula. Al-Quran pun kata apa, fa'alqihi fil yam. Kau campakkanlah anak kau itu di atas lautan. Yam panggil. Atau mana lah? Laut. Maknanya kalau kita pergi tengok sungai ni tu memang betul-betul luas, besar dan lebar kan, sungai Nil. Baik. Dan sebab itu kita tengok Allah Taala jadikan atas muka dunia ni ada dua tempat yang mana pengasingan antara air masin, kalau kita kat Malaysia ni panggil kuala lah, dan juga air tawar. Baik. Dan dari masing-masing lautan itu dapat memakan daging yang segar. Kamu dapat makan daging yang segar, dan kamu dapat mengeluarkan perhiasan yang kau pakai. Maknanya tadi yang sebut tadi tu, daging ikan atau sotong atau segala-gala hidupan laut segar, kemudian apa yang ada dalamnya itulah mutiara. Dan di sana kamu melihat kapal-kapal berlayar membelah lautan, agar kamu mencari kurnia Allah dan kamu bersyukur. Maknanya kurnia Allah ni banyak. Melalui kapal-kapal yang berada di atas lautan tu boleh mencari rezeki. Rezekinya orang yang bawa kapal dapat gaji, anak kapal dapat gaji. Itu kurniaan tu. Orang dah nak berhantar barang berat-berat, nak naik kapal terbang tak boleh, naik atas kapal. Yang tukang hantar dapat, yang menerima dapat, semua dapat belaka kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan surah Baqarah 164. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pergantian perselisihanlah malam dan siang, kapal yang berlayar di laut dengan muatan yang bermanfaat bagi manusia, apa yang diturunkan oleh Allah dari langit berupa air, lalu dengan itu dihidupkannya bumi. Bumi ni kering, bila ada air dia hidup tu bumi tu. Dan dia tebarkan di dalam bumi tu bermacam-macam binatang, dan angin yang berputar, dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Jadi antara langit bumi ada awan, kemudian ada pula angin. Angin tolong bawa pula. Tidak tempat lain tak mengasa hujan. Semua itu sesungguhnya merupakan tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mengerti. Kita tengok je, kalau kita mengerti, mana kita tahu dah, oh ni kuasa ni hanya ada daripada kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ikutkan banyak lagi ayat ni. Kitab ni saja dia kumpulkan, pasal nama pun kisah-kisah Quran. Dia kumpulkan di sini saja lagi ada baki lagi dalam 6 ayat, 5 ayat lagi. Semua panjang-panjang belaka. Dan insya-Allah lepas tu baru kita belajar tentang kisah-kisah Israeliat dan palsu yang berkaitan dengan awal permulaan penciptaan bumi. Saya rasa sekolah sekadar saja untuk pagi yang penuh barakah ini. InsyaAllah mudah-mudahan apa yang kita dengar dapat menambahkan ilmu pengetahuan kita mengenai alam yang Allah ciptakan, tujuannya,
menjadi pengajaran kepada kita betapa besarnya kuasa Allah menciptakan alam ini dengan segala manfaatnya untuk manusia. Tangguh majlis kita dengan doa dan juga tasbih kafara. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa man ma'na shaqiyyan wa la mahruman wa la matruda. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.